Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya dari perkongsian Mimin Alibaba. Kisah yang bertajuk Misteri Wat Tinggalan Lama. Tapi sebelum itu, Brother Fai ingin kongsikan satu rakaman video pendek yang dikongsikan oleh Mimin Alibaba sendiri. Kita lihat lokasi itu, katanya di bilik mayat hospital tempat beliau bertugas. Jom kita saksikan video tersebut. Anda ada dengar tak bunyi? Seperti bunyi orang menjerit, bukan? Sebenarnya video itu diambil secara tidak sengaja oleh Mimin Alibaba. Nak dengar lagi tak? Nak tengok lagi tak? Okey, kita tengok ulang tayang. Lepas ni kita akan terus bercerita. Baik saudara, seperti mana tadi yang Brother Fai katakan, tajuk kisah ini adalah Misteri Wat Tinggalan Lama. Pada tahun 2013, tempat aku bertugas ni buat pengubahsuaian. Aku bertugas di tingkat 2, iaitu sehingga kini lah, di mana terdapat beberapa bilik yang telah lama ditutup. Menurut staf senior, bilik-bilik itu merupakan operation theater dan juga labor room serta ward lama. Oh ya, dulu tempat ni hospital bersalin pada tahun 1970-an sebelum bankrupt dan dibangunkan semula pada tahun 1996 menjadi pusat penjagaan dan rawatan ... Nama dan tempat terpaksa dirahsiakan. Satu hari, aku mendapat arahan untuk membuka bilik-bilik tersebut dan memanggil tukang cuci untuk membersihkan apa yang patut. Bilik pertama yang aku buka merupakan sebuah bilik yang menempatkan mannequin baby, inkubator dan katil-katil baby. Berbagai rupa dan bentuk mannequin baby yang aku lihat, aku pegang satu persatu sebab teruja. Bilik kedua ialah CSSD, di mana tempat mensterilkan barang-barang prosedur. Okey,
Kejadian pertama berlaku di CSSD room ini. Aku memulakan operasi menerjah bilik-bilik ini seorang diri. Memandangkan waktu siang dan sekitar jam 11 pagi, seperti biasa apabila kita masuk ke bilik secara automatik, tangan kita mencapai suis lampu di tepi pintu. Aku membuka suis dan lampu pun menyala. Aku lihat keadaan bilik ini agak bersepah. Pijagari yang telah digunakan dan terdapat darah yang sudah kering berterabur di atas lantai. Aduh, teruknya bersepah. Tuala wanita yang ada kesan darah pun penuh di dalam tong sampah. Aku mengandaikan situasi ketika itu seperti tempat ini diterjah pihak berkuasa dan keadaan huru-hara memandangkan terlalu bersepah. Aku capai buku di atas meja. Rekod dalam buku CSSD ini ditulis pada tahun 1978. Cuba bayangkan berapa lama peralatan perubatan di dalam bilik ini terbiar kotor. Aku segera keluar untuk memanggil tukang cuci untuk memunggah barang ke tempat lain. Apabila aku kembali, aku dapati bilik tersebut gelap. Aku segera memetik suis, tetapi lampu tidak menyala. Aku menggunakan lampu suluh. Lampu suluh ni memang sentiasa ada dalam poket uniform. Melihat keadaan bilik tersebut, aku dapati mentol lampu tidak ada. Aku pun segera berlari keluar dan duduk di koridor wad. Aku keliru. Baru sebentar tadi bilik tersebut terang benderang. Kali kedua aku pergi, mentol lampu pula tak ada. Nasib baik berlaku siang hari. Kalau malam, aku simpan seorang diri kejadian yang berlaku kerana aku tak mahu kawan-kawan yang lain rasa takut. Proses pengubahsuaian berjalan dengan lancar. Banyak peralatan perubatan yang masih elok dan boleh diguna kami asingkan untuk dibersihkan. Antaranya troli ubat, troli dressing, peralatan dressing, stretcher dan katil. Kejadian kedua berlaku ketika aku dan Sheila bertugas shift malam. Sheila membersihkan peralatan dressing untuk menyusun semuanya di bilik belakang. Selesai semuanya, dia kembali ke kaunter jururawat. Sedang kami leka menulis report, tiba-tiba terdengar bunyi bising di bilik belakang. Kami segera berlari untuk melihat keadaan. Alangkah terkejutnya kami bila mendapati semua peralatan dressing berterabur di lantai, seperti sengaja ditolak jatuh. Kami saling berpandangan sesama sendiri dan terus mengutip satu persatu dan menyusunnya semula tanpa bercakap sepatah pun. Seperti masing-masing sudah memahami kenapa dan mengapa. Kejadian ketiga terjadi kepada Aisyah. Dia banyak mendiamkan diri, tidak seperti sebelumnya. Satu hari, Aisyah menangis secara tiba-tiba ketika bertugas. Juliana pun bertanyalah kenapa. Aisyah, kenapa kau menangis? Aisyah berkata, wajah kanak-kanak di dalam lukisan yang diletakkan di kaunter tersebut
berubah-ubah. Untuk pengetahuan semua, Sheila mengambil lukisan tersebut di bilik wad lama kerana cantik dan sayang untuk dibuang. Juliana segera menurunkan lukisan tersebut dan meletakkan di belakang pintu bilik staf. Kejadian keempat pula terjadi di bilik staf. Ketika bertugas shift malam, Lia sedang berehat dan secara tiba-tiba didatangi seorang kanak-kanak yang meminta beliau untuk menghantar dia balik semula ke katil. Lia terkejut dan tergamam kerana tempat kami mana ada pesakit kanak-kanak, dan dia segera mengekori kelibat kanak-kanak tersebut yang menghilang di sebalik pintu bilik. Selepas sebulan, kerja pengubahsuaian wad baru siaplah, dan tingkat kami mempunyai 3 wad baru hasil dari tapak operation theatre, CSSD room, labor room dan wad lama sebelumnya. Dan pengambilan pesakit baru giat dijalankan. Dalam beberapa minggu, ada 12 pesakit baru mendaftar masuk dan perasmian wad baru diraikan besar-besaran, dan pelbagai hadiah diberikan untuk pesakit yang baru mendaftar masuk. Kejadian kelima terjadi kepada aku, Sheila dan Aisyah. Kami kerap bermimpi-mimpi yang sama, iaitu didatangi seorang jururawat menggunakan uniform lama, iaitu skirt berwarna putih. Dalam mimpi itu, dia meminta supaya kami mengembalikan semula hak mereka dan menutup wad-wad baru itu. Dan kami mendapati apabila staf shift malam bertugas, berbagai gangguan terjadi dan penampakan jururawat beruniform lama itu semakin kerap menunjukkan dirinya. Salah satu kejadiannya, aku melihat kelibat dia menolak troli dressing ke arah bilik wad sehingga menembusi dinding. Kejadian keenam pula, apabila para pesakit di ketiga-tiga bilik yang menempatkan 4 orang pesakit di setiap bilik mengadu diganggu kanak-kanak. Ada yang ditarik kaki semasa tidur, ada yang dicubit pipi ketika tidur, ada yang mengadu, ada 2 orang kanak-kanak melompat-lompat di atas katil. Tak kurang juga barang peribadi mereka disorok dan dikembalikan menjelang subuh. Kami cuma tersenyum dan meminta pesakit untuk mengabaikan saja gangguan tersebut dan menganggap itu cuma halusinasi mereka. Sedangkan dalam hati kami, Tuhan saja yang tahu, dan apa yang mereka alami itu adalah benar sama sekali. Pada satu malam, aku bertugas seperti biasa. Sekitar jam 3 pagi, aku membuat rondaan di sekitar wad, termasuk kubikel dan bilik. Memandangkan cuma 3 staf yang bertugas, kami membuat rondaan bergile-gile. Kejadian ketujuh ini juga terjadi di bilik baru tersebut. Aku mendapati seorang pesakit masih tidak tidur dan segera ke katil beliau. Matanya memandang ke atas tanpa berkelip. Aku menegur dan memanggil nama beliau, tapi tiada respon. Aunty, kenapa tak tidur lagi?
Aku mengambil keputusan untuk memanggil staf yang lain untuk mengambil BP set untuk memeriksa tekanan darah pesakit tersebut. Ketika aku hendak memusingkan badan, tiba-tiba beliau terus memegang tangan aku dan berkata, "Missy, ada orang perempuan di belakang awak. Jangan tengok dia. Tunggu sebentar di sisi saya sehingga dia pergi." Aku dapat rasakan seperti seluruh badanku lemah longlai dan tiba-tiba bulu roma meremang. Aku tiada pilihan kecuali gagahkan diri untuk menekan butang kecemasan di tepi katil pesakit tersebut untuk memanggil staf yang lain. Mereka segera datang dan melihat aku terduduk di lantai. Selepas habis shift, barulah aku menceritakan kejadian yang berlaku dan keesokannya aku demam panas. Tidak tahan dengan gangguan yang kerap terjadi, kami mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian yang berlaku kepada pihak atasan. Ini kerana wad kami saja yang diganggu selepas pengubahsuaian wad dan bilik tersebut. Pihak atasan memanggil ustaz, sami dan padri untuk melihat dan membuat apa yang patut. Kami dinasihatkan untuk memulangkan kembali peralatan-peralatan yang kami ambil dari tapak sebelumnya. Dan kini 2 bilik tersebut ditutup selepas 6 bulan beroperasi. Dan 1 lagi digunakan sebagai bilik mayat. Tahun 2020, genap 9 tahun aku bertugas di wad ini. Selepas penutupan bilik tersebut, gangguan agak kurang. Nak dikatakan tiada langsung gangguan tu tak boleh juga. Hospital dan hantu tidak boleh dipisahkan. Jin dan syaitan ada di mana-mana saja. Setakat melihat kelibat bayi merangkak dan kanak-kanak berlari itu perkara biasalah bagi kami. Tapi bagi kami, biarlah mereka bermain sebab tempat ni memang tempat mereka sebelum ni. Jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Sentiasalah beringat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Okey, gambar di bawah itulah bilik-biliknya. Bilik 1 dan bilik 2 sudah ditutup, manakala bilik 3 dijadikan bilik mayat. Dan akulah pemegang kunci dan penjaga bilik itu sehingga kini. Sekian daripada perkongsian Mimin Alibaba. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.